Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, pada kuliah yang lepas kita membaca firman Allah Ta'ala di dalam suratul An'am ayat 82-83, dan kita akan sambung yang berikutnya ialah ayat 84 dan seterusnya. Seperti mana yang kita sebutkan pada ayat yang lepas, Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menceritakan tentang bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan kaumnya, berhujah dengan kaumnya, menerangkan tanda-tanda kebesaran Allah Jalla wa'ala, sehinggalah dia menyebut alladzina amanu, sehinggalah Allah menyebut alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka bizulmin, dengan suatu kezaliman, mereka itulah orang-orang yang berhak mendapat keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Beriman kepada Allah dan adalah teras kepada kehidupan insan, tetapi iman itu tidak boleh dicampurkan dengan kezaliman. Kezaliman di sini ialah syirik, kerana di dalam surat Luqman Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Apabila ada nas Al-Quran, maknanya ditafsirkan oleh Al-Quran yang lain, yakni Al-Quran itu sebahagiannya menafsirkan sebahagian yang lain. Seperti mana ayat di dalam surat Al-An'am Allah menyebut alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Kita mencari makna kezaliman itu di dalam firman Allah Ta'ala yang lain. Dalam ayat yang lain Allah menyebut inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Seperti itu dinamakan tafsirul Quran bil Quran. Al-Quran itu ditafsirkan dengan Quran. Itulah martabat tafsiran yang tertinggi di dalam ilmu tafsir. Apabila sesuatu nas Al-Quran dijelaskan dengan nas Al-Quran yang lain, berikutnya apabila nas Al-Quran itu dijelaskan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita telah huraikan sedikit sebanyak berhubung dengan makna kezaliman. Kita tahu bahawasanya jika kita berjumpa dengan seseorang sombong terhadap kedua ibu bapanya, menengking ibu bapanya, tidak mengenang jasa ibu dan ayahnya, kita namakan dia dengan anak yang derhaka, dan kita namakan dia sebagai anak yang biadab. Dan selalu pula orang-orang bercerita tentang balasan-balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang anak yang derhaka.
sama ada cerita itu benar ataupun tidak benar, tetapi manusia begitu selesa mendengarnya. Bagi setiap bangsa ada ceritanya. Orang Melayu buat cerita si tanggang, ada cerita-cerita yang lain, maling kunang ke apa dalam bangsa Indonesia. Dan juga orang-orang Arab semuanya membuat cerita menggambarkan balasan yang selayaknya kepada anak yang derhaka. Kerana jiwa manusia dapat terima, bahkan manusia seakan-akan suka melihat balasan Allah kepada anak yang tidak mengenangi jasa ibunya, jasa ayahnya. Ibu dan ayah berperanan. Ibu melahirkan anak, ayah telah memberikan sumbangan kepada membesar dan mencari rezeki untuk anak. Manusia tidak dapat menerima seseorang menderhaka ibu dan ayahnya. Bagaimana pula dalam masa yang sama manusia dapat menerima seseorang yang mensyirikkan Tuhannya, sedangkan mensyirikkan Allah Azza wa Jalla jauh lebih besar daripada kesalahan menderhakai ibu bapa. Kerana ibu dan bapa ialah mewujudkan kita dalam keadaan sebab musabab semata-mata. Allah Subhanahu wa taala punca segala-galanya. Tiba-tiba insan apabila ia tampil menderhakai Allah Subhanahu wa taala, maka ia adalah kezaliman yang besar. Tidak ada lagi kezaliman yang disaksikan oleh manusia daripada kebiadaban seorang anak terhadap ibunya. Adakah lebih biadab daripada seorang insan yang mensyirikkan Tuhan, yang menciptanya, yang menjadikannya dan memberi rezeki kepadanya, lalu ia menyeru kepada seruan selain daripada Allah Jalla wa'ala? Maka Allah menamakan syirik zulmun azim, kezaliman yang besar. Sebab itu maka Al-Quran menyebut inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Hadirin hadirat sekalian, demikian Nabi Allah Ibrahim telah menyebut kepada kaumnya. Allah Subhanahu wa taala menyebut, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi. Yang demikian itu hujjah kami yang telah kami berikan kepada Ibrahim, yang Ibrahim berikan kepada kaumnya, yang bawa kepada kaumnya. Narfa'u darajatim man nasha', kami mengangkat darjat sesiapa yang kami kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Tuhanmu hakimun alim, maha bijaksana, dan Tuhanmu maha mengetahui. Selepas daripada ayat ini, kerana Al-Quran ini ia mempunyai munasabatnya, ia mempunyai rangkaian-rangkaiannya yang tidak putus. Tidak pernah ada Al-Quran ayat sebelum yang berpisah daripada ayat selepas, dan tidak ada ayat yang selepas berpisah daripada ayat sebelumnya. Semuanya mempunyai kait mengait. Al-Imam An-Naisaburi telah memasukkan bab munasabat, bab berhubung dengan keserasian ayat-ayat Al-Quran, bahkan keserasian surah-surah di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatur surah-surah itu sesuai dengan tajuk-tajuknya, sesuai dengan kepentingan Al-Quran. Ia membuka dengan Al-Fatihah, dia kemudian diikutinya dengan Al-Baqarah, dan seterusnya. Kesemuanya itu jika direnung dan diperhatikan mempunyai hikmah dan aturan yang sangat hebat bagi kitab Allah Jalla wa'ala. Allah kata Allah angkat darjat sesiapa yang Allah kehendaki, dan sangat ajaib dalam urusan darjat manusia. Kadang-kadang diangkat darjat manusia seseorang yang biasa sahaja, Allah muliakan dia. Kadang-kadang ada orang yang memburu untuk diangkat namanya, Allah hina dia. Sesungguhnya urusan mengangkat nama seseorang dan menjatuhkannya ialah urusan Allah Jalla wa'ala. Sebab itu saya selalu menyebut, lihat kepada para ulama, lihat kepada Imam Ahmad. Pada zamannya ia dihukum sesat oleh ulama pada zamannya.
oleh pemerintah pada zamannya, dia dibicarakan oleh qadi, hakim bagi perundangan mahkamah Islam, lalu menghukumnya sebagai sesat kerana mazhab utama negara ketika itu ialah mazhab Mu'tazilah. Namun sejarah tidak pernah mengangkat qadi, tidak pernah mengangkat nama hakim yang menghukum Imam Ahmad, tetapi sejarah mengangkat nama Imam Ahmad dan menggelarnya sebagai imam ahli sunnati wal jamaah, imam bagi ahli sunnah wal jamaah. Setiap zaman ramai para ulama yang dihukum oleh pemerintah, diberikan tuduhan dengan berbagai-bagai tuduhan. Zaman berlalu dan masa pergi, nama pemerintah ramai yang orang lupa, tetapi nama para ulama terus segar dalam ingatan manusia. Al-Imam Syafi'i dihukum pada zamannya, Imam Ahmad dihukum pada zamannya, Imam Abu Hanifah dihukum pada zamannya, Ibnu Taimiyah dihukum pada zamannya. Nama pemerintah telah pun dilupai oleh umat, nama para ulama tetap segar dalam ingatan mereka. Narfa'u darajatin man nasha', kami mengangkat darjat sesiapa yang kami kehendaki. Allah Jalla wa'ala, apabila dia mengkehendaki sesuatu, tidak ada sesiapa pun yang dapat menolak urusannya. Hadirin mukminin sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut selepas daripada itu, wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub, lalu kami berikan kepada Nabi Allah Ibrahim Ishaq dan Ya'qub. Ishaq adalah anak Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allah nak cerita bagaimana Allah mengangkat darjat Ibrahim, diberikan Ishaq. Ya'qub adalah cucu, anak kepada Ishaq, cucu kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ishaq adalah anak yang datang daripada istrinya Sarah, seperti mana yang diriwayatkan dalam riwayat Israiliyat, dan ini riwayat-riwayat ini secara umumnya tidak bercanggah dengan Al-Quran. Dalam istrinya Sarah pada umur yang begitu lanjut, sehingga apabila malaikat datang memberikan khabar tentang bala yang akan Allah Ta'ala turunkan kepada kaum Lut, kerana Nabi Lut hidup sezaman dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Malaikat datang ke rumah Ibrahim dahulu memberi khabar bahawa mereka akan memusnahkan kaum Lut, dan memberi khabar tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi khabar gembira akan diberikan kurnia zuriat kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bila diberitahu, istrinya dengar, istrinya kata, ya wailata a'alidu wa ana ajuz, aduhai, adakah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua benar, kata istrinya Sarah. Wa hadha ba'li syaikha, dan suamiku ini pun dah jadi orang tua. Inna hadha la syai'un ajib, sesungguhnya ini perkara yang sangat ajaib, kata Sarah. Malaikat kata apa? Tiga-tiga malaikat qalu ata'jabina min amrillah, adakah engkau merasa heran dengan urusan Allah? Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait, innahu hamidun majid. Rahmat Allah dan keberkatannya kepada kamu wahai ahlul bait. Ahlul bait di sini ialah kaum keluarga Nabi Allah Ibrahim. Sesungguhnya dia maha terpuji dan lagi banyak kurniaannya. Kalau dah tua pun Allah mau lahirkan anak lahir. Kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Allah Ibrahim pada lanjut usianya diberi Ishaq. Dalam surah As-Saffat Allah menyebut wa basyarnahu bi ishaq nabiyyan minas salihin, dan kami beri khabar gembira kepadanya dengan Nabi Allah Ishaq, dengan Ishaq, nabi di kalangan orang-orang yang saleh. Bila khabar ini datang, khabar ini ialah hadiah yang diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kita tahu Nabi Allah Ibrahim ni ada anak dia, iaitu Ismail.
Ismail sebelum Ishak lagi. Masa tu Nabi Allah Ibrahim masih kuat, dan Nabi Allah dialah yang menolong, membantu Nabi Allah Ibrahim membina Kaabah. Itu yang Allah Ta'ala sebut, wa idh yarfa'u Ibrahim al-kawa'ida minal bait wa Ismail. Dan ketika Nabi Allah Ibrahim angkat binaan dan Nabi Allah Ismail bina Kaabah, itu masa muda, dan Allah uji Nabi Allah Ibrahim dengan menyembelih anaknya Ismail. Orang-orang Yahudi mempertahankan, menyatakan yang disembelih itu adalah Ishak. Sebab itu dalam Yahudi dia kata Ishak yang disembelih, bukan Ismail. Buku-buku Yahudi akan sebut Ishak, kerana daripada Ishak lahirnya keturunan Yahudi, daripada Ismail lahirnya keturunan Arab, daripada Ismail itu lahirnya keturunan zuriat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Yahudi daripada Ishak. Allah Subhanahu wa taala kurnia sebut Nabi Allah Ishak, dan dalam ayat yang lain Allah menyebut falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah wahabna lahu Ishaq wa Yaqub wa kullan ja'alna nabiyya. Dan apabila Nabi Allah Ibrahim bersendirian tinggal kaum dia, disebabkan kaum dia menyembah selain daripada Allah Ta'ala, kami hadiah, kami berikan kepadanya Ishaq dan Yaqub. Kedua-duanya adalah Nabi, kami jadikan kedua-duanya Nabi. Kenapa dia sebut Ishak di sini? Kerana Ismail sebelum daripada itu. Sekarang cerita Ishak. Dan kerana ayat ini ingin memberikan tumpuan peringatan kepada orang-orang Yahudi. Tuan-tuan, Nabi Allah Ibrahim meninggalkan kaumnya. Nabi Allah Ibrahim adalah umat. Dialah yang telah meletakkan asas kepada Baitullahil Haram, Kaabah. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam membina Kaabah dan menyeru manusia datang untuk menunaikan ibadah sebagai rumah Allah Jalla wa'ala. Tuan-tuan, kalau pergi, saya tahu kebetulan balik pergi dalam musim yang sangat panas di Mekah sekarang, teramat panas, dan kita nak keluar pun panas. Kita nak pergi dekat antara hotel dengan Masjidil Haram terasa bahangnya teramat-amat panas. Itu pun zaman sekarang orang ada hawa dingin, manusia pergi, dan orang Malaysia Masya Allah, Tuhan berikan kurnia kekayaan pada mereka, cuti berhimpun orang Malaysia dengan jumlah yang banyak, anak isteri, anak-anak cucu semuanya dibawa pergi menunaikan umrah dan pergi ke Mekah dan Madinah. Jadi satu percutian pula, dan membeli belah sehingga kedai-kedai ni sibuk untuk menjual barang untuk orang Malaysia, dan setiap orang belajar untuk cakap bahasa Malaysia, kerana orang Malaysia yang paling banyak membeli. Tetapi kalau kita mengingati kepada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, tuan-tuan pergi ke Mekah dan tuan-tuan melihat persekitaran Mekah, tuan-tuan akan tahu dia adalah wadin ghairi zizar, lembah yang benar-benar kering kontang, bukit-bukitnya tidak ada tumbuhan yang hijau, tidak ada apa pun yang indah di Mekah itu. Sekarang ni ada binaan dengan kurnia kelebihan petrol yang dibedakan oleh Arab dengan Amerika. Tetapi dahulu tak ada apa-apa, semata-mata telaga Zam-Zam sahaja. Tetapi manusia datang hanya semata-mata kerana ingin mengabdikan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Allah Ta'ala pilih dan Nabi Ibrahim untuk membina Kaabah di tempat yang benar-benar kering kontang, supaya ketika orang pergi menunaikan haji, mereka tidak ada sebarang kepentingan melainkan hanya menuju kepada Allah SWT. Tak ada apa pun yang indah di Mekah ya. Bukitnya kehitam-hitaman batunya, panas, berdebu. Ini sekarang Masjidil Haram cantik, dahulu tidak secantik itu. Kaabah juga kelambunya tidak seindah itu.
Manusia datang tawaf dalam keadaan panas. Mereka datang daripada jauh. Jikalah tidak kerana ia seruan Allah Jalla wa'ala, manusia tidak datang menunaikan haji ke Mekah. Demikian kenapa orang bertanya, orang Malaysia bila sampai, kenapa Mekah yang dipilih dia tak cantik? Kalau ia cantik, manusia datang untuk melancong. Lalu niat dan hasratnya berpecah di antara menuju kepada Allah Jalla wa'ala dan ingin melihat pemandangan-pemandangan yang lain. Dalam keadaan Mekah dan persekitarannya yang kering kontang, tanahnya yang hitam legam, tumbuh-tumbuhan yang tidak tumbuh di sekelilingnya, Al-Quran bertalu-talu mengingatkan mereka tentang tipuan dunia, tentang mata'un ghurur, tentang wamal hayatud dunya illa lahwun wa la'ib, tentang tidaklah kehidupan dunia ini melainkan sia-sia dan main-main semata-mata. Apatah lagi bagi kita yang hidup pada zaman yang dunianya sangat indah, betapa perlunya Al-Quran itu dibaca dan diingatkan. Orang Mekah yang tidak cantik tanah airnya, tidak banyak pokok-pokoknya, tidak ada istana yang hebat dan mewah seperti zaman ini, tertipu dengan kehidupan dunia. Apatah lagi kita di zaman ini, fitnah, tipu daya dunia jauh lebih besar daripada apa yang telah kena pada mereka pada zaman tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kurniaannya dan menyatakan kullan hadaina, kesemuanya telah kami berikan petunjuk, kedua-duanya telah kami berikan petunjuk, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan petunjuk kepada Nabi Allah Yaqub alaihi salam, cucu kepada Nabi Allah Ibrahim, anak kepada Nabi Allah Ishaq, dan Allah Ta'ala juga memberikan petunjuk kepada Nabi Ishaq. Kurnia Allah Ta'ala apabila kedua-dua anak Ibrahim, kedua-duanya Nabi, anak dan cucunya Nabi. Hadirin dan hadirat sekalian, tidak adalah nikmat lebih besar daripada dunia ini selain daripada manusia sejuk matanya memandang zuriat keturunannya. Apabila dilihat anaknya seia sekata dengan penderian yang dia pegang, dan cucunya seia sekata mewarisi apa yang ia pegang. Anak penyanyi berfikir penyanyi bagaimana ingin menjadikan anaknya mewarisi seni nyanyiannya. Anak penggezet biola susah hati kerana anak cucunya tak dapat mewarisi seni seperti dia. Padahal apalah sangat dunia ini jika kehilangan geseran biola dan nyanyian, tetapi dunia ini akan kelam jika kehilangan suara hidayah yang memanggil manusia mentauhidkan Allah dan menentang kesyirikan kepada Allah. Maka anak orang-orang muslim yang beriman sepatutnya berduka cita jika mereka gagal mewarisi iman kepada anak-anak mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala menyejukkan hati Ibrahim alaihissalam dengan diberi kurnia kepada anaknya Ishaq dan cucunya Yaqub. Kullan hadaina, kedua-duanya telah kami berikan petunjuk. Wa Nuhan hadaina min qabl, dan Nabi Nuh yang kami telah berikan petunjuk sebelum daripada itu. Nabi Nuh sebelum Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Nuh ialah awalur rusul. Rasul yang pertama Nuh. Dalam hadis Muslim pun sebut Rasul yang pertama Nuh. Adam Abul Bashar, Adam bapa manusia. Ya Nabi yang diberikan wahyu ya, tapi ada pun Rasul yang membawa syariat yang pertama yang diisytiharkan oleh Allah, Nuh.
Nabi Ibrahim daripada Nuh, bapaknya bapak yang mulia daripada Nuh. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab. Sesungguhnya kami telah menghantar Nuh dan Ibrahim, dan kami jadikan pada zuriat mereka itu berdua nubuah, kenabian, dan Alkitab, membawa kitab. Allah Ta'ala nak cerita nikmat yang diberikan pada Ibrahim, bapaknya keturunan yang mulia dan anak-anaknya keturunan yang mulia. Wa min dzurriyyatihi, dan daripada zuriat Nabi Allah Ibrahim itu Daud, Nabi Allah Daud. Wa Sulaiman, dan Sulaiman. Wa Ayyub, dan Ayub. Wa Yusuf, dan Nabi Allah Yusuf. Wa Musa wa Harun, Musa dan Harun. Tadi Ishaq, Ibrahim, Ishaq, kemudian Yaqub, kemudian dia sebut Nuh, kemudian dia sebut di sini ialah Daud. 5. Dia telah sebut Sulaiman, Ayub, kemudian dia sebut Yusuf, Musa dan Harun. Nanti kita akan kira semua yang disebut dalam ayat-ayat ni, lebih kurang semuanya 18 orang. Ini disebut sekaligus. Dia stop di situ dan dia kata wa kadzalika najzil muhsinin. Yang demikian itu kami memberikan pembalasan, kurniaan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dalam ayat ini jika kita lihat, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat-ayat ini semua nabi-nabi ni. Antaranya yang Allah Ta'ala sebut dalam yang ayat yang pertama ni, semua nabi ni Allah Ta'ala sebut pertama Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun. Sekali dia sebut. Selepas daripada itu dia sebut, dia kata wa kadzalika najzil muhsinin, yang demikian itu kami beri balasan kepada orang-orang yang buat baik. Seolah-olah satu kumpulan. Kumpulan yang kedua dia sebut wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin. Yang berikut disebut lagi 4 orang nama Nabi, wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Dipisahkan daripada tadi. Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas. Ini 4. Kullum minas salihin. Kesemua itu termasuk di kalangan orang-orang yang saleh. Satu kumpulan yang kedua. Kumpulan yang ketiga Allah Ta'ala sebut wa Ismail wal Yasa', dan Nabi Allah Ismail dan Yasa', wa Yunus wa Luta, dan Yunus dan Lut. Yang penting semua yang disebut ini ialah keturunan Nabi Allah Ibrahim AS. Cuma para ulama tafsir berbincang tentang Lut, kerana Lut ini bukan zuriat terus, bukanlah anak Nabi Allah Ibrahim, tapi ia adalah anak kepada saudaranya. Dia adalah anak saudara Nabi Allah Ibrahim AS. Dia adalah anak saudara Nabi Allah Ibrahim AS, iaitu menurut Israiliyat ia bernama Haran bin Azar. Jadi orang Arab ni dikira anak saudara pun anak lah. Sebab tu anak saudara ni kira adalah anak juga. Sebab tu Quran kata idh kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut. Adakah kamu hadir ketika Nabi Allah Ya'qub didatangi maut? Idh qala li banihi, ketika dia berkata pada anaknya, ma ta'budu min ba'di, kamu nak sembah apa selepas pada aku? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika, kami sembah Tuhan kau dan Tuhan mak bapak kau Ismail wa Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahid, ilahan wahidah. Ismail, Ibrahim, Ismail dan Ishaq, Tuhan yang satu. Kalau kita tengok Nabi Allah Ya'qub alaihi salam, bapa dia Ishaq. Ismail bukan bapa kepada Nabi Allah Ya'qub, tetapi dia adalah pak saudara. Anak-anak dia masukkan dia sekali. Bila dia bapa, kami akan sembah Tuhanmu, Tuhan bapa-bapamu. Bapa tu Ibrahim, Ismail, Ishaq. Kerana pak saudara dia anggap macam dengan bapa. Yang penting. Maka Lut adalah anak Nabi Allah Ibrahim, zuriat daripada Nabi Allah Ibrahim AS.
Wa kullan faddalna 'alal 'alamin, dan semuanya kami angkat dia di atas sekalian alam. Para ulama tafsir berbincang, kenapa Allah SWT letakkan 3 kumpulan yang berbeza? Bukan berdasarkan kepada zaman, bukan berdasarkan kepada negeri, tetapi ia pisah-pisahkan. Mula-mula ia kata, wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Daripada zuriat Ibrahim itu Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa dan Harun. Setelah mereka teliti, mereka tengok 5 ini mempunyai persamaan, ataupun ke-6 ini mempunyai persamaan. Pada apa perkara? Mereka ini semua dalam hayat mereka telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan. 6. Iaitulah yang pertamanya, jika kita lihat, Allah Taala berikan kepada Daud dan Sulaiman, kedua-duanya menjadi raja semasa hayat mereka. Dan Allah jadikan Nabi Ayub sebagai pemimpin. Dia pemimpin, amir. Dia memimpin angkatan, dia memerintah kawasannya. Dan Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Yusuf menjadi menteri. Dia jadikan kepada Musa dan Harun menjadi pembeketua kepada kaum mereka. Kesemuanya ini, walaupun telah diberi kurnia oleh Allah Subhanahu wa taala, cubaan terhadap kuasa politik dan pemerintahan, dan kesemuanya mereka telah melakukan tanggungjawab itu dengan baik. Allah Ta'ala menyebut, wa kadzalika najzil muhsinin, yang demikian itu kami memberi balas kepada orang yang telah berbuat baik, kerana mereka berbuat baik dalam bidang yang telah mereka duduk, iaitu kuasa yang diberi pada mereka, telah mereka tunaikan amanah Allah Jalla wa'ala. Semua golongan 6. Dan ada rahsia yang Allah Ta'ala akan sebut selepas daripada ni. Kemudian Allah Ta'ala sebut Zakaria, Yahya, Isa wa Ilyas. Satu golongan. Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas, dalam hayat mereka tak ada kuasa. Mereka jadi orang yang sangat biasa. Mereka jadi manusia yang sangat zuhud, merantau dari satu tempat ke satu tempat, diburu dan dibunuh oleh kaum mereka. Tidak ada kuasa yang diberikan pada mereka. Hidup dalam keadaan yang sangat memencilkan diri daripada kemewahan dunia. Mereka adalah golongan yang zuhud, yang tidak ada nikmat, tak diberikan nikmat pemerintahan dan kuasa. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan mereka kullum minas salihin. Kesemua mereka itu termasuk di kalangan orang-orang saleh. Saleh mereka, sabar dengan apa yang Allah beri, sabar dengan kaum mereka, tak dapat dunia pun tetap taat dan saleh kepada Allah Jalla wa'ala. Kullum minas salihin. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, letak golongan yang ketiga, seakan-akan manusia yang paling tercabar ialah yang mendapat kuasa. Itu paling cabar. Itu mula disebutnya. Kemudian orang yang tak dapat tapi sabar menghadapi kerenah kaum mereka, zuhud terhadap dunia. Kemudian Allah Ta'ala menyebut wa Ismaila wal Yasa'a wa Yunus wa Luta. Ini semua orang, Ismail, Al-Yasa' dan Yunus dan Lut, mereka ini menghadapi kerenah kaum mereka, tapi mereka di zaman mereka hidup, mereka orang yang paling baik secara dibandingkan dengan kaum mereka. Di kalangan kaum mereka terbaik, tapi kadang-kadang mereka tidak paling terbaik pada zaman mereka. Sebab umpamanya Nabi Lut, dia hidup pada zaman itu adanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail adanya bapaknya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Yunus yang melarikan diri pada kaumnya, lalu Allah uji dia. Kesemua mereka orang yang saleh dan baik, tetapi Allah kata mereka itu lebih baik pada kaum mereka. Mereka taat kepada Allah, mereka membawa kaum mereka. Allah Ta'ala menyebut wa kullan faddalna 'alal 'alamin.
Kesemua mereka itu kami lebihkan mereka, kami angkat bagi sekalian alam. Walaupun demikian mereka itu dibandingkan dengan Nabi pada zaman mereka, ada Nabi yang lebih hebat, Rasul, tetapi mereka itu lebih hebat daripada kita. Mereka diangkat untuk sekalian alam ini. Wa min abaihim, daripada bapa-bapa mereka, wa dzurriyyatihim, dan zuriat mereka, wa ikhwanihim, dan anak dan saudara-saudara mereka. Allah Ta'ala lantik semua mereka. Wajtabainahum, kami lantik mereka, kami beri kedudukan pada mereka, Allah pilih mereka. Wahadainahum ila siratin mustaqim, dan kami berikan pada mereka petunjuk kepada jalan yang lurus. Hadirin mukminin, petunjuk dua Allah beri dalam hidup. Satu, Allah beri petunjuk dengan Allah menabalkan seorang menjadi Rasul, lalu dia mendapat wahyu daripada Allah, dengan wahyu yang dia dengar dan wahyu yang diilhamkan kepadanya. Lalu dia telah mengetahui hidayah dan kehendak Allah, ia memimpin dirinya dan memimpin manusia. Kedua, petunjuk yang Allah berikan kepada manusia yang tidak Rasul seperti kita. Dengan hidayahnya dicenderungkan hati kita ini memilih yang benar. Dengan hidayahnya dia menjadikan kita sentiasa membuat keputusan mengkehendaki yang benar. Ini adalah kurnia yang besar. Hadirin, hidayah tidak boleh ditukar dengan apa-apa. Sebab itu kata Allahumma rabbal Jibril wa Mikail wa Israfil, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ya, wahai Tuhan Ibrahim, wahai Tuhan Jibril, Mikail dan Israfil, engkaulah yang menghukum di kalangan hamba-hambamu di atas apa yang mereka persisihkan. Ihdini ila makhtulifa fihi minal haq, tunjukkanlah aku di atas apa yang mereka persisihkan jalan yang benar. Innaka tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim, engkau yang menunjukkan kepada jalan yang lurus sesiapa yang kau mahu. Nabi doa apabila baginda bangun bersolat tahajud. Jalan manusia ini terlalu banyak. Tambah-tambah di akhir zaman ini 1000 orang kita dengar 1000 fatwa yang diberikan. Semua manusia menyatakan ana, akulah yang betul dan akulah yang betul. Semua menyatakan pendapat akulah yang betul. Kita kebingungan, kita pening. 1000 ustaz, 1000 fatwa, 10 macam manusia, 10 bercambah-cambah jalannya. Sedangkan jalan Rasul ialah satu. Ketika ini memerlukan Muslim selalu bangun dan meminta supaya Allah memberikan petunjuk kepada dirinya. Hadirin dan hadirat, ia tidak lebih penting, tidak ada yang lebih penting pada zaman ini daripada Allah menyelamatkan kita daripada fitnah kecelaruan pemikiran, fitnah kecelaruan perbagaian jalan yang disebut oleh manusia di hadapan kita. Jika Allah boleh menunjuk dan membimbing kita ke jalan yang betul dan lurus, sehingga kita sentiasa tetap di atas jalan hidayahnya, walaupun akhlak dan perbuatan kita ini berbagai-bagai, tetapi jangan cara fikir dan cara bertindak kita, cara faham kita kepada agama salah. Di kalangan para sahabat ada juga mereka yang buat salah. Ada pun sahabat yang disebat kerana dituduh kerana melakukan zina. Ada pun sahabat yang disebat kerana minum arak. Tetapi mereka tidak pernah tersilap dalam menentukan manhaj. Mereka tidak pernah tersilap dalam menentukan jalan yang tepat untuk menuju agama. Kerana mereka tahu jalan itu ialah dengan mengikut kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditafsirkan oleh salafus salih. Jika kita tanya orang Muslim, semua kata dia Muslim. Semua orang akan kata dia Muslim. Mu'tazilah, Syiah, Qadiani pun mengaku Muslim. Semua orang
akan mengaku dia Muslim. Pergi ke Mekah ke, pergi ke, tuan-tuan kalau pergi ke Madinah dan tuan-tuan selalu tengok apa orang Iran buat. Bukan dia sibuk nak salat, dia sibuk menghadap ke arah Baqi'. Dia menyeru, memanggil nama-nama, memanggil nama Fatimah, memanggil nama, kemudian menjerit, berlagu-lagu, beribuan mereka saban tahun dan setiap masa. Lalu mereka cerita-cerita kononnya Sayyidina Umar lah yang membunuh Fatimah binti Rasulullah, Fatimah Az-Zahra. Dan itulah yang sekarang Syiah berkesempatan dengan isu nuklear ini menyebarkan mazhab Syiah dengan menyebarkan kononnya yang membunuh anak Rasulullah Fatimah ialah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pergilah tengok mereka saban waktu menjerit dan merayu-rayu kepada Rasulullah agar dilaknat Umar bin Khattab. Syiah itu pun jika ditanya mereka Muslim, ditanya yang Islam liberal, puak-puak sesat IFC ini yang sebahagiannya murtad pun mengaku mereka Muslim. Semua orang mengaku Muslim. Bahkan di kalangan mazhab yang berbagai-bagai itu dan fatwa yang berbagai-bagai itu yang berhubung dengan akidah. Dalam fiqh tak apa manusia berbeza, tapi dalam akidah semua mengaku Muslim dan semua mengaku rujukan mereka adalah Al-Quran dan Sunnah. Mu'tazilah pun kata Quran dengan Sunnah. Mari apa lagi puak pun mengaku Quran dengan Sunnah. Golongan tarekat yang mengarut-ngarut pun Quran dengan Sunnah. Muncul jamaah mengaku Imam Mahdi pun Quran dengan Sunnah. Kita tidak ada jalan lagi melainkan kata Quran dan Sunnah ini telah diberikan penafsiran oleh berbagai-bagai orang dan berbagai-bagai puak mengikut pandangan dan kehendak mereka. Maka dengan itu kita katakan sesungguhnya agama kita ialah Islam, kita Muslim. Rujukan kita ialah Quran dan Sunnah, dan memahami Quran dan Sunnah itu ialah dengan cara yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, iaitu manhaj salafus salih. Jika tidak, tak ada jalan keluar. Fa in amanu bimithli ma amantum, bukan amanta. Jika mereka itu beriman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka itu beriman sama seperti kamu semua, yakni Rasulullah dan para sahabat beriman, faqad ihtadaw, sesungguhnya mereka itu mendapat petunjuk. Wa in tawallaw fa innahum fi syiqaq. Jika mereka berpaling, sesungguhnya merekalah orang yang berada dalam perpecahan. Tak ada jalan lagi nak memahami Quran dan Sunnah, kerana semua mengangkat bendera Al-Quran dan Sunnah, melainkan mengembalikan fahaman itu kepada jalan salafus salih. Apa salafus salih? Kita kena tengok, orang ni kata boleh, orang ni kata tak boleh, orang ni kata ada, orang ni kata tak ada. Kita tengok Nabi dan para sahabat buat ataupun tidak. Mereka lebih faham Quran. Mereka kata tak apa, dalam hadis kata boleh, dalam hadis kata boleh, di atas tafsiran engkau, bukan di atas pahaman Nabi. Kita tengok dalam sunnah Nabi dan sahabat, adakah mereka melakukan hal ini? Maka ya Allah, wahai Tuhan Jibril, wahai Tuhan Mikail, wahai Tuhan Israfil, berilah petunjuk kepada kita semua. Sesungguhnya zaman ini sangat celaka. Innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya sesiapa yang hidup di kalangan kamu selepas daripada aku ini akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Tidak ada jalan keluar. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kamu kena pegang dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Khulafa ar-rasyidin tak buat sunnah baru, tapi ia menafsirkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mukminin sekalian, maka dengan itu Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada manusia ini dengan dua cara, kepada jalannya yang lurus. Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min ibadihi. Yang demikian itu adalah petunjuk Allah yang Allah Ta'ala memberikan dengan petunjuk itu, mengurniakan petunjuk itu sesiapa yang dia kehendaki di kalangan hamba-hamba. Nanti orang kata Allah Ta'ala zalim.
Nak buat macam mana saya sesat, Allah Ta'ala tak menghendaki saya mendapat petunjuk. Hadirin hadirat sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyesatkan hamba dengan kadar yang demikian. Tidak ada orang yang mencari Tuhannya melainkan ia menemuinya. Percayalah tuan, jika ia tidak menemuinya sedangkan hatinya mencari Tuhannya, dia akan diampunkan oleh Tuhannya. Jika betul ia mencari. Sebab itu maka tidak diazab orang-orang yang tidak sampai kepadanya ajaran Islam. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab melainkan setelah kami menghantar para rasul. Kata Quran. Tak ada orang kalau benar-benar tulus tiba-tiba ia tersesat. Jika tuan-tuan melihat manusia tersesat setelah bersungguh ia memakai jubah dan serban, kesian dia kata, bersungguh dia cari hidayah dia. Sesungguhnya kita tidak tahu hati manusia lebih daripada apa yang Allah tahu. Kadang-kadang tuan-tuan, urusan Allah sangat ajaib. Serahkan urusan ini, percaya kepada keadilannya. Manusia kadang-kadang kelihatannya sangat ikhlas. Mengkali tuan-tuan dengar saya kuliah rasa hebat, tuan-tuan tak tahu apa yang ada dalam hati saya. Saya barangkali tengok tuan-tuan biasa bersila di bawah, saya juga tidak tahu darjat tuan-tuan di sisi Allah mungkin jauh melebihi saya yang berada di atas ini. Urusan Allah sangat hebat dalam hal ini. Kadang-kadang manusia itu kelihatan hidupnya macam dengan penuh dengan kejahatan. Allah Ta'ala menutupi hidupnya dengan kebaikan. Hatinya sepanjang tempoh hidupnya hanya diketahui Allah. Kita sangka ia jahat, mungkin hatinya ada sudut-sudut yang Allah redha dan suka. Lalu pada suatu hari Allah membawanya ke dataran hidayah. Ada orang berulang alik ia ke masjid. Secara umumnya kita menyaksikannya dengan iman, tapi tidak mustahil untuk ia mati dalam kemurkaan Allah Jalla wa'ala. Kerana Allah Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam hatinya. Mungkin orang yang berceramah, mungkin yang memberi kuliah pada tuan-tuan, pada zahirnya baik, sesungguhnya hatinya diketahui oleh Allah Jalla wa'ala. Maka sesiapa yang rahsia dirinya melebihi apa yang ia zahirkan di hadapan manusia, dia manusia yang saleh, dia manusia yang ikhlas. Sesiapa yang zahir di hadapan manusia jauh lebih baik apa yang ia sembunyikan antara dia dengan Allah, dia manusia yang mempunyai ciri nifaq dan munafik. Sebab itu para sahabat dan tabi'in meminta agar Allah menjadikan apa yang kita rahsiakan daripada manusia jauh lebih baik daripada apa yang kita zahirkan kepada mereka. Kerana yang kita rahsia itulah yang ikhlas ada Allah. Yang kita zahirkan itu ada kepentingan kita sendiri. Hadirin hadirat sekalian, kata para tabi'in, semua sahabat yang kami ketemui, perkara yang paling mereka takuti ialah nifaq, munafik di dalam diri. Pohon Allah Ta'ala selamatkan kita semua yang berhadir. Pohon Allah Ta'ala selamat. Mudah-mudahan dia menjadikan apa yang kita sembunyikan tentang diri kita ini jauh lebih baik di sisinya daripada apa yang kita zahirkan di hadapan manusia. Maka ibadah para tabi'in dan para sahabat yang mereka sembunyikan jauh lebih baik daripada apa yang mereka zahirkan. Sebahagian daripada para tabi'in tak pernah pun mereka salat sunat di hadapan orang. Semua salat sunat mereka balik salat di rumah, kerana menyembunyikan kesalehan mereka hanya di antara mereka dengan Allah. Ali bin Husain bin Ali, cucu Sayyidina Ali, cucu Rasul, terkenal dia dengan sedekahnya yang tak pernah diketahui oleh orang, sehingga apabila dia meninggal baru orang tahu bahawasanya ramai orang yang tak dapat bantuan. Dialah yang mengangkut barang pada waktu malam dan menutup mukanya dan membedak-bedakkan sedekah di kalangan fuqara, sehingga apabila dia meninggal dibuka pada waktu nak dimandikan jenazahnya, dilihat kesan lebam hitam di atas belakang.
Orang-orang yang dekatnya tahu, dia kata ini adalah kesan saban malam menanggung gandum untuk diedarkan kepada para fuqara, para orang golongan fakir miskin. Sesungguhnya mereka itu menyembunyikan kebaikan mereka lebih daripada apa yang mereka zahirkan. Adapun kita dan saya, mungkin juga tuan-tuan menzahirkan yang baik di hadapan orang dan menyembunyikan banyak kejahatan di antara diri sendiri dengan Allah Jalla wa Ala. Hadirin mukminin sekalian, dzalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min ibadihi. Allah Ta'ala kadang-kadang kita tak tahu urusannya, maka tuan-tuan jangan bertanya mengapa Allah memberi hidayah kepada fulan, mengapa ia membimbing fulan, mengapa ia menguji fulan sehingga kembali kepadanya, mengapa ia membiarkan fulan terus sesat bersama dengan kejahatannya. Kita tak tahu urusannya. Ada orang yang Allah uji agar dia masuk dalam penjara. Dalam penjara dia pertemui hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia jadi baik. Ada orang jahat, Tuhan bagi sentiasa dia terlepas dan mati dalam keadaan dia jahat. Ajaib urusan Allah. Kita kata nak buat macam mana, Tuhan nak bagi petunjuk kat dia, dia tak mau bagi kat kita. Dia Maha mengetahui setiap hamba-Nya. Siapa yang dipilih olehnya tidak kerana kezalimannya, sesiapa yang dibuang olehnya tidak juga kerana kesilapannya. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Jika mereka itu mensyirikkan Allah, maka Allah Ta'ala akan memadamkan semua yang pernah mereka lakukan. Syirik menyebabkan amal saleh terbatal. Sesiapa yang murtad maka terbatal amal saleh. Maka jauhilah kita daripada apa-apa perkara yang membawa pada syirik dan murtad. Hadirin mukminin sekalian, oleh kerana itu, maka ini adalah hidayah yang telah Ta'ala tunjukkan tentang para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Para Rasul pun Tuhan beritahu begitu banyak amalan mereka, jika berlaku syirik patah. Pastikan kita tidak melakukan syirik. Sebab itu pagi-pagi kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an na'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada aku mensyirikkan Engkau apa yang aku tahu, dan aku memohon kepadamu agar diampunkan apa yang aku syirikkan Kau, apa yang aku tak tahu. Mohon ampun daripada Allah Jalla wa Ala. Tuan-tuan, ada satu hamba Allah, dia kecewa dengan cinta lelaki, cinta orang yang dia paling sayang. Bila dia kecewa, dia maki Tuhan. Tuhan asyik bagi saya kecewa. Dan ibunya cuba bawa nak jumpa saya dan belum sempat jumpa, dan hubungi saya, suruh nasihat anak dia. Dia protes Tuhan, dia tak puas hati dengan tu. Dia kata Tuhan tak adil. Kenapa orang lain yang sentiasa dapat apa yang mereka nak, kenapa saya tak dapat? Subhanallah. Saya dulu terbaca Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah menyebut banyak contoh-contoh manusia yang apabila mereka nak mati, setelah mereka masukkan dalam hati mereka kesebesaran selain daripada Allah Ta'ala, ada di kalangan mereka apabila nak mati tidak boleh bersyahadah. Kata Ibn Qayyim, hanya kerana menyebut dan mengingati benda yang paling besar pada akhir hayat. Ada yang mengingati kekasihnya sehingga pada akhir hayat, setiap kali dia disuruh untuk bersyahadah, terlintas dalam ingatannya kekasih, ia mati dalam keadaan menyebut nama kekasih. Dan berbagai-bagai lagi yang Ibn Qayyim sebut di kalangan gelagat manusia ketika mereka menemui maut. Sebab itu kita meminta kepada Allah husnul khatimah, penyudahan yang baik, supaya mana Allah Ta'ala membuangkan dalam hati kita ini kebesaran,
melebihi kebesarannya Jalla wa'ala. Hadirin mukminin sekalian, oleh kerana itu mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita. Dan pengajian-pengajian Al-Quran ini seperti mana kita baca, tuan-tuan tak berpada dengan baca dalam kuliah ni saja, dan balik baca juga Quran di rumah, dan lalui kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padanya ada rahsia yang besar penyuluh bagi kehidupan. Saya berjumpa dengan ramai di kalangan para ulama, terutamanya daripada Syam sejak dahulu lagi, dan sehingga hari ini saya jumpa dengan mufassir-mufassir seperti Salah Hamil Fatah Al-Khalidi. Kesemuanya mereka menyebut, jika umat Islam ini bertalu-talu membaca Al-Quran saban hari dan menelitinya, nescaya mereka selamat. Namun apabila kita tidak selamat, kita sentiasa tidak seimbang. Ada isu yang baru, maka kita terikat dengan isu yang baru. Ada isu baru yang timbul, maka kita terikat. Kita bagaikan manusia di bawah papan catur yang dicaturkan oleh kuasa barat, dan kita berpaling daripada Al-Quran. Lihat kebodohan sebahagian manusia. Hari ini ramai orang membincangkan kematian Zarqawi. Kita tak tahulah Zarqawi ni siapa dia, apa kerja buat dia. Yang kita tahu ialah satu watak yang ditonjolkan oleh Amerika, ataupun memang ia dengan penuh keikhlasannya kita serahkan urusan ini kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi duka cita jika manusia umat Islam meraihkan kematian Zarqawi dan melupakan syaitan besar yang belum mati-mati. Dunia ini pening jika tanpa hidayah Quran dan Sunnah. Isu Iran, saya nak sebut isu Iran. Masa pergi ke luar negara pun orang akan tanya tentang isu Iran. Saya sempat juga hadir beberapa jemputan, sama ada orang Arab dan bangsa umpamanya menjemput saya sepanjang berada di Madinah, dan bertanya berbagai pendapat, terutama yang dikemukakan ini ialah masalah isu Iran. Saya bukanlah orang yang prejudis, tapi saya nak sebut dalam kuliah-kuliah ini dan seterusnya, saya duka cita apabila adanya pimpinan organisasi tertentu yang boleh menyebut bahawasanya sesungguhnya Syiah lebih baik daripada ahli sunnah, kerana lebih baik daripada kita, dia kerana dia mengaku dia ahli sunnah. Kerana dalam Syiah itu dimasukkan jihad dalam rukun Islam, kita tak ada. Hadirin dan hadirat sekalian, politik telah membutakan kita daripada hakikat agama. Sesungguhnya yang meletakkan 5 rukun Islam bukan ulama ahli sunnah wal jamaah. Yang meletakkannya ialah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril. Apabila ditanya, baginda yang menyebutnya. Buniyal Islamu 'alal khams. Islam dibina di atas 5. Baginda sebut. Bila Jibril tanya, akhbirni 'anil Islam, beritahu aku tentang Islam, Nabi sebut yang 5 tu. Hendaklah kita tahu yang letakkannya 5 Nabi, bukan ulama ahli sunnah, bukan tok syekh, bukan buku. Nabi yang letak dalam sunnah ni. Kenapa dia letak 5? Kenapa dia tak letak jihad? Kerana yang 5 itu merangkumi semua Muslim. Itu dinamakan dengan rukun Islam. Jihad penting, tetapi kadang-kadang jihad tidak menjadi fardu ain. Kadang-kadang ia fardu kifayah. Kalau negara Islam stabil, bukan semua orang wajib pergi jihad. Tentera saja pergi jihad, maka dia tak dinamakan dengan rukun Islam, walaupun ia penting. Kerana yang rukun Islam ada pun syahadah, salat, zakat, puasa dan haji, ini fardu ain, tak ada siapa yang kecuali. Jihad kaum wanita kadang-kadang terkecuali mereka. Jihad orang tua-tua terkecuali mereka. Jihad orang yang tak mampu mereka terkecuali, ataupun jihad jika bukan dunia Islam diserang, mereka dikecualikan. Dalam banyak keadaan jihad fardu kifayah, bukan fardu ain. Hendaklah dia faham, bukan ulama ahli sunnah yang meletakkannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang meletakkannya. Jangan dengan isu Iran ini maka kita mempertikaikan akidah ahli sunnah wal jamaah.
Dua, mungkin tuan-tuan setuju ataupun tidak, itu hak tuan-tuan, tapi saya memberi analisa pada isu ni. Tuan-tuan, jika yang memiliki, kononnya memiliki nuklear itu Arab Saudi ataupun Syria ataupun Mesir, sesungguhnya Amerika tidak memberi penangguhan untuk menyerangnya, sehingga hari ini dia menangguhkannya. Kerana dia memerlukan Iran, dia tidak akan menyerangnya. Tiga, jika benar Iran itu adalah musuh yang mengancam Amerika, Amerika tidak akan mempromosikan Iran macam sekarang. Tuan-tuan tahu semua media adalah milik Barat. Mereka yang sedang mempromosikan Iran sekarang, saban hari mereka menjadikan isu Iran ini hebat. Media mereka juga, supaya mereka ingin menimbulkan kegusaran di Timur Tengah. Seperti mana mereka lah yang telah mempromosi hebatkan Saddam Hussein. Lalu Saddam Hussein berasa hebat. Dialah yang telah menghasut Saddam supaya memasuki Kuwait, dan dialah yang menghubungi negara-negara Arab supaya menjemput Amerika datang ke Teluk, dan dialah yang menawan Kuwait, mengeluarkan Iraq daripada Kuwait, dan dialah yang menawan Iraq. Hari ini apabila Iran mula mengugut negara-negara Arab, negara Arab yang telah lama menggantikan perasaan takut kepada Allah dengan takut, pemimpin-pemimpin Arab yang telah menggantikan perasaan takut kepada Allah dengan takut kehilangan kerusi mereka. Mereka itu telah lama bertawakal kepada Amerika, jauh daripada untuk bertabat dalam pembunuhannya. Lalu Syiah timbul pada zaman Ali dan membunuh Hussein, dan sehingga hari ini sejarah tak pernah cerita pun ada satu peperangan golongan Syiah berperang menentang Kristian. Belum pernah. Tak ada pun dalam sejarah bahawasanya Syiah pernah tampil berperang menentang orang kafir. Tidak ada. Melainkan Hizbullah di Lebanon, itu sejarah baru, mereka mempertahankan wilayah Lebanon mereka. Adapun Syiah tak pernah menentang. Yang berperang menentang Rom, Parsi, yang menentang semua ini ialah orang sunnah, yang membuka empire Islam, yang membuka kota-kota sehingga Islam sampai dengan kekuatan, ketumbukan tentera. Panglima-panglima Islam ialah orang sunnah. Tidak pernah, jika ia berlaku peperangan, ia adalah sejarah baru sejak 1350 tahun. Ia tak akan berlaku. Percayalah tuan-tuan, saya menyebut banyak perkara yang pada awal sebutan ramai orang rasa ia keidah, tapi insya Allah bacaan sejarah tidak pernah silap dan membohongi kita. Ini semua adalah permainan pengarah. Semua watak dalam lakonan ini, semua watak ini watak yang ditaja oleh Amerika, menimbulkan kegusaran di Teluk, dan Iran akan menjadi negara nuklear yang kuat. Percayalah tuan. Tehran yang tidak pernah ada masjid untuk ahli sunnah, Iran yang sentiasa mengugut negara-negara Arab, Khomeini yang pernah berikrar jika ia diberikan kekuatan akan dikoyak kubur Abu Bakar dan Umar. Rombongan Iran beberapa tahun lalu apabila diizin oleh kerajaan Arab Saudi melawat kubur Rasulullah, rombongan mereka berselawat pada Nabi, tetapi apabila ditunjuk kubur Abu Bakar dan Umar daripada dalam, mereka meludaknya dan melaknatnya. Sehingga tuan-tuan tahu Imam Huzaifi yang menjadi Imam Madinah pada hari yang sama bangkit dengan bersemangat dan berkhutbah mengutuk Syiah sejauh hadapan dan mengutuk Amerika di Teluk, dan menyebabkan dia diberhenti beberapa bulan. Kita tidak berperang di belakang orang yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar.
Saya bukan perang penting masalah nuklear. Mungkin orang tuan-tuan sekarang ni, apabila Amerika syaitan besar ni, apabila dia jahat, kita semua mengharapkan wira yang bangkit menentangnya. Ada siapa saja yang tampil, kita akan tabalkan dia. Saya pun tahu perasaan itu. Saya pun seperti mana tuan-tuan, kita semua mencari seseorang yang dapat tampil menentang Amerika. Tetapi kita jangan silap perhitungan kali ini. Saya sebut ini pasal ia negeri Pulau Pinang, kerana ada kumpulan yang bergerak untuk menyebarkan Syiah. Kononnya berkempen dan nama Syiah. InsyaAllah selagi kita bersuara, kita lawan Syiah ni, biar dunia ini hancur, biar umat Islam hancur, tetapi tidak boleh dikafirkan para sahabat radhiyallahu anhu. Manusia mati biar berpendirian, manusia mati biar berprinsip. Tidak, sama sekali tidak. Ini adalah isu yang telah dimainkan, tuan-tuan. Ini adalah permainan. Amerika tidak menyerangnya, tuan-tuan. Dah berapa bulan dah tuan-tuan dengar ni, runding. Pernah mereka memberi tempoh yang sama pada mana-mana negara Arab. Jika ada pun hasutan Amerika tamak, mungkin ia tamak pada minyak semata-mata. Ia tidak menyerang Iran. Iran penting baginya. Amerika lebih kenal Iran daripada tuan-tuan dan saya. Iranlah yang akan mengganggu kestabilan Teluk. Semua pemimpin Arab yang bacol itu akan bertawakal kepada Tuhan Amerika mereka, kerana takut kerana Iran yang mempunyai nuklear. Ketika itu sentiasa mereka akan menyatakan kami bertawakal kepada Amerika, ataupun kerusi mereka akan hilang. Biar apa yang media akan sebut, kita akan menyebut berbeza dengan media. Kita tahu media milik Amerika. Mungkin saja ia boleh menyerang Iran, tetapi ia mempunyai perhitungan yang lain. Tidak untuk kemaslahatan ahli sunnah. Tidak ada orang sunni yang boleh hidup di Iran. Imam Zadah yang hebat, merupakan pemimpin sunni, dia telah dibunuh secara zalim. Semua ulama sunni di Iran, tidak ada yang hidup melainkan dibunuh dan diseksa sehingga cacat. Bersebut satu orang, sedangkan banyak juta orang sunni di Iran. Syaitan Saddam Hussein yang mengazab rakyatnya tidak berbeza banyak dengan Khomeini yang telah membuat peraturan. Sesungguhnya dia menguasai wilayatul faqih, sesungguhnya dia jauh lebih atas daripada perundangan. Tuan-tuan tahu dalam undang-undang Iran, imam ataupun sekarang Khomeini, dulu Khomeini, dia memegang tampuk wilayatul faqih di dalam perlembagaan Iran. Dia jauh, dia tak boleh dihukum oleh perundangan, dia atas daripada perundangan, dia penafsir perundangan, dia pembatal perundangan, dia penghapus hukum, dia penghapus keputusan mahkamah jika dia mahu. Dan ia boleh membunuh sesiapa yang ia kehendaki tanpa melalui proses mahkamah. Semasa awal Iran menang tahun 79, ramai orang-orang gerakan Islam yang terpengaruh dan ramai yang pergi. Saya sebut antaranya ialah Said Hawa. Dia pergi dan berjumpa dengan Khomeini. Dia melihat, dia kata satu orang manusia yang lautan manusia ingin berjumpa dengannya. Tetapi berapa lama setelah kehebatan itu timbul itu, tulisan-tulisan Khomeini mula menyebut bahawasanya antara orang yang tak dimakan sembelihannya ialah orang yang menyatakan Abu Bakar dan Umar sebagai khalifah. Mengejutkan dunia Sunni, dan menyebut sesungguhnya kelahiran Mahdi lebih penting daripada kelahiran Muhammad. Mengejutkan dunia Sunni, walaupun ulama daripada Kuwait dan Arab Saudi meminta ucapan itu ditarik balik ketika Khomeini mengucapkan ucapan itu pada Hari Wanita Iran. Akhirnya kerjasama yang Iran hulurkan kepada beberapa kerajaan Asad, beberapa kerajaan seperti Asad, membunuh golongan Ikhwan Muslimin, menyebabkan beberapa para ulama Ikhwan Muslimin menulis buku-buku yang insaf. Mereka akhirnya menarik balik pendirian mereka terhadap Iran.
dan mereka menulis, antaranya Said Hawa menulis Al-Khumainiyah syudzudzu fil aqaid wa syudzudzu fil mawaqif. Khumaini pelik pada akidah dan pelik pada pendirian. Tuan-tuan, tajuk ini menyanggahi arus, tapi ambillah simpanan untuk tuan-tuan dalam isu yang sedang berlaku hari ini. Janganlah dengan isu Iran ini ramai pula yang terhegeh-hegeh nak menjadi Syiah kononnya. Dan saya tengok banyak dah email-email yang mula diedar-edarkan kononnya inilah mazhab yang hebat, pembela akhir zaman, dan ramailah orang yang menggunakan nama. Dan kita ada puak Syiah di Tasik Belugo, dan kita ada beberapa kepala Syiah yang menguasai beberapa organisasi dalam negara ini. Sekiranya semua manusia di Pulau Pinang ini habis, kita akan berdiri seorang diri menghadapi mereka. Sesungguhnya kita menyatakan tafsiran Islam mesti kembali kepada Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jika kamu mengkafirkan sahabat, apa yang tinggal? Kita respect, kita hebat dengan nuklear jika kamu benar boleh buat, sehingga Amerika mempromosikan nuklear kamu melebihi promosi dia terhadap nuklear Korea Selatan. Dan untuk menentang Amerika bukan saja orang Iran, Fidel Castro pun lawan juga, ramai orang lain. Untuk menjadi zuhud bukan Ahmad Najat seorang, Gandhi pun zuhud juga. Tetapi kesemua itu mesti dihitung dengan akidah Islam. Hadirin mukminin, sesiapa yang ingin terpengaruh dengan media silakan, namun hendaklah kita percaya sesungguhnya tidak ada jalan keluar pada akhir zaman ini melainkan kembali pada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tangguhkan soalan tuan-tuan ke kuliah di Bayan Maru nanti, insya-Allah hari Rabu ni saya akan jawab kalau ada soalan kerana masa dah lewat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada satu tuan-tuan, lupa. Kita ada borang untuk meminta orang ramai membuat laporan polis tentang golongan IFC ni. Ini puak yang menggunakan nama Islam sekerat dua, nama dengan nama-nama Islam. Cuma saya dipahamkan oleh sebagian pihak, tapi saya faham dengan bacaan beberapa tulisan internet. Saya tak benar tidak, saya tak mau sebut nama mereka. Mereka ni sebenarnya asalnya Qadiani rupanya, dan kemudian mereka memperjuangkan untuk menghapuskan Islam, menghapuskan agama, menghapuskan ketuanan Islam dalam negara ini, dan mengganggu gugat hak orang Islam. Dan ini adalah mengganggu ketenteraman awam. Tuan-tuan ambil borang yang telah disiapkan, tuan-tuan hantar ke balai polis sebagai tanda laporan tuan-tuan, bantahan tuan-tuan, ataupun laporan polis terhadap golongan yang mengganggu ketenteraman dan mencabar pelembagaan negara. Kita tidak ada jalan lain. Setiap orang buatlah apa yang dia mampu. Dalam riwayat Israiliyat, walaupun tidak hadis yang sahih, riwayat Israiliyat, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar, konon riwayat Israiliyat, ada burung yang menitikkan setitik air dalam apinya. Kononnya kata burung itu, aku sekurang-kurangnya berlepas diri di hadapan Allah, ada juga bantuan yang kuhulurkan untuk membela Nabi Allah alaihissalam. Sekurang-kurangnya adalah bantahan yang kita buat di atas golongan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.